Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa jami' awliya salihin syau' lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma iftah bainana haqq wa an khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Fakihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina as-siratal ladzina an'amta 'alaihim was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna rafiqa. Rabbana atina la sayyid walhamdulillahi rabbil rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin musliman yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam sidang ilmu yang sebelum ini tertangguh yang agak lama. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah perteguhkan iman kita
di saat Allah menguji kita dengan pelbagai ujian, yang antaranya yang tak kurang hebatnya ialah ujian semua orang tahu, pandemik COVID-19, yang hari ini disebut antara angka yang tertinggi, 19,000 lebih, hampir mencecah 20,000. Dalam masa yang sama juga, selain pada pandemik tersebut, berbagai juga perkara yang menghangatkan suasana di dalam negara kita ini, yang kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, keamanan, dan seterusnya memberikan kesejahteraan pada seluruh umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Pada permulaan pada malam ini saya nak berkongsi dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi memberi peringatan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa takunu nadamatu yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan datang di kalangan kamu orang yang bersungguh-sungguh gilakan kepimpinan, dan ia akan menjadi satu penyesalan di hari kiamat. Ia hanya permulaan yang menyenangkan di dunia dan pengakhiran yang penuh penyesalan di akhirat. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Kata Nabi, manusia sebahagiannya berlumba-lumba untuk mencapai menjadi pemimpin, dan Nabi mengatakan itulah satu penyesalan yang besar pada hari kiamat. Dengan kedagasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga, Nabi juga pernah memperingatkan di kalangan sahabatnya, dengan Nabi menyatakan, inna la tuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alaihi. Nabi menyatakan, kami tidak akan memberikan kepimpinan kepada mereka yang meminta-minta, dan bukan pada mereka yang tergila-gila akan jawatan kepimpinan. Dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang antaranya yang kalau kita lihat dalam Seninul hari ini, yang memberikan kebimbangan kepada orang ramai, yang juga merupakan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa semua tanggungjawab itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap yang dipimpin itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, seorang ulama yang terkenal yang bernama Fudail bin Iyad menyatakan, ma min ahadin ahabba riyasa illa hasada wa bagha wa tattabi'u uyuban nas wa karaha yuzkara ahadin bi khair. Antara penyakit yang disebut oleh Fudail bin Iyad bagi mereka yang gilakan ar-riyasah, yang gilakan akan kepimpinan, akan jawatan, kata Fudail bin Iyad, tiada seorang lelaki yang gilakan kuasa kepimpinan melainkan dia akan terjebak dengan hasad dan juga kejahatan. Ini antara disebut penyakit yang menimpa. Suka mencari aib manusia,
dan dia benci untuk menyebut kebaikan orang lain. Akibat daripada merasukkan dia yang paling layak, maka dia melihat bahawa orang lain semuanya dalam keadaan buruk, benci kebaikan orang dan menyebarkan keburukan orang, dan kebaikan disembunyikan. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan Allah lindungkan kita daripada penyakit ini dan terlibat sama dengan orang yang berpenyakit yang seperti ini, kerana semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pada pengajian yang sudah lama kita tinggalkan, kita sudah khatam kitab yang berkaitan dengan wasiat dan juga hibah, berkait dengan muamalat. Dan bila sebut muamalat, apa dia? Hubungan sesama manusia. Dan hadis tadi juga yang permulaan saya sebutkan tadi juga berkaitan dengan hubungan sesama manusia, dan tidak lari daripada juga akan ditanya oleh Allah SWT dalam perkara yang tidak menempati syarak. InsyaAllah kita mulakan pada malam ini satu kitab baru yang kita merujuk kepada modul guru takmir dan juga menjadi rujukan kepada kita akan modul ini, iaitu kitab Fiqhul Manhaji, Fiqhul Manhaji pada jilid yang ke-6 dan juga ke-7. Tuan-tuan bolehlah sekiranya berhajat untuk mencarinya, kitab Fiqhul Manhaji, iaitu kitab dalam mazhab Syafi'i. Itu bab yang pertama. Dalam bab yang ke-6 ini membicarakan tentang jual beli, dan kita rasakan bahawa dalam keadaan sekarang ini banyak transaksi ataupun muamalah yang kita lihat secara baru, mendengarkan banyak kaedah baru yang sebelum jarang. Banyak orang beli secara online, bahkan ada yang sekarang ni orang dah jarang-jarang keluar dalam keadaan suasana hari ni, semuanya Grab, banyak hantar ke rumah terus. Maka ini antaranya juga mungkin akan dibicarakan bagaimana muamalat yang termasuk dalam muamalat jual beli ini, bagaimana jual beli yang disebut mesti adanya berlakunya penyerahan barang itu, orang yang beli dan juga orang yang menjual, ada sirahnya. Bagaimana keadaan jual beli yang tak ada sirah pun, pakai tak ada ucap aku jual beli, pakai unjuk duit kan, beri duit kemudian orang tu ambil barang, macam tu tak ada sebut. Bagaimana pandangan khususnya dalam mazhab Syafi'i. Al-bai' dalam bahasa Arab iaitu jual beli, ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sama ada kedua-duanya dalam bentuk benda atau bentuk dalam bukan benda. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah Taubah ayat 11. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman akan jiwa raga mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa bagi mereka memperoleh syurga. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan Inna Allah hashtara, dan hashtara itu merujuk kepada proses jual beli. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini sebagai satu, Allah buat satu perumpamaan bahawa orang yang di antaranya sanggup menggadaikan nyawa, jiwa raganya dan harta benda ke jalan Allah, maka Allah beli akan jualan daripada hambanya itu dengan Allah bayar dengan syurga Allah Subhanahu Taala, menggunakan perkataan ishtara. Juga firman Allah Taala, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum, oleh itu bergembiralah dengan jual beli kamu yang telah
dijalankan itu. Dengan perkataan, kalau tadi dengan perkataan ashtara, dalam ayat yang berikutnya yang kita bacakan tadi dengan perkataan bai', dengan juga bermaksud jual beli. Al-bai' ataupun asyira' dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk makna jual dan juga beli. Maknanya kedua-dua istilah itu digunakan untuk merujuk kepada makna yang sama. Ada guna perkataan al-bai' dan ada menggunakan perkataan ishtara. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin. Dalam surah Yusuf, dan setelah berlaku perundingan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ini kisah Nabi Yusuf, di mana apabila Nabi Yusuf dibuang dalam oleh adik-beradiknya dalam telaga, dijumpai oleh pedagang, lalu diambil Nabi Yusuf ini, dijual Nabi Yusuf dengan samanan, disebut dengan harga, bisamanin, dengan harga yang begitu murah. Ini kisah Nabi Yusuf AS yang menyebut tentang jual beli juga, tapi berkaitan dengan jual beli istilahnya sebagai jual beli hamba. Zaman kita tak ada dah. Sementara dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan la bai'ir rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seorang itu menjual atas jualan saudaranya. Dan maksud menjual atas jualan di sini sebenarnya ialah jangan membeli. Jadi perkataan jual beli itu kadang-kadang al-bai' makna jual, ada kalanya al-bai' makna juga beli. Satu perkataan tetapi mempunyai dua makna. Tetapi merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah larangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli di atas belian orang lain. Hukumnya adalah haram. Contohnya apa? Contoh dalam keadaan seorang itu masih berurus niaga dengan penjual, tengah berunding harga, tiba-tiba datang kemudian terus potong lain. Aku nak beli semua katanya. Aku bayar dengan harga yang lebih mahal lagi. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Dia boleh menyebabkan berlakunya permusuhan, berlakunya hubungan yang tidak baik di antara pembeli dengan pembeli tersebut. Penjual dan pembeli juga adalah disebut sebagai dua orang penjual, al-bai'an, dan ia dinyatakan dalam sebuah hadis yang akan dibincangkan dalam tajuk khiyar majlis insya-Allah. Dalam di antara berkait dengan jual beli ini disebut dengan adanya satu proses namakan khiyar, iaitu proses maknanya boleh ada rundingan lagi selepas jual beli dalam keadaan syarat-syarat yang tentu. Menurut para istilah para fuqaha, jual beli ialah akad yang merujuk kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan yang kekal. Kalau sekarang ni mudah disebut harta dengan harta ialah kalau penjual dia jual barangnya. Kalau musim buah sekarang ni, durian ke rambutan, itu daripada penjual. Maka pembeli juga menyerahkan harta. Hartanya apa? Duit. Duit yang asalnya kertas, tidak ada nilai, tetapi dinilaikan dengan nilai harta. Maka itu disebut tukaran harta dengan harta yang dikatakan sebagai jual beli. Jual beli juga mesti membabitkan suatu yang syarak menilainya sebagai harta. Jual beli juga mestilah perlu membabitkan pemilikan dan penyerahan hak milik, dan tidak boleh ditetapkan untuk tempoh yang tertentu. Syarat di antara sebut awal ni, syarat jual beli, mestilah jual beli itu atau barang yang dibeli itu ada nilainya. Ada nilainya dari segi syarak. Dari segi nilainya, segi syarak. Contoh, sekiranya tidak ada nilai dari segi syarak, maka jual beli itu adalah tidak sah. Sebagai contoh, kita tak makan khinzir ataupun babi, walaupun kita tak makan, contoh babi hutan banyak berkeliaran, maka tangkap babi hutan itu, tangkap, jual, nak jual babi hutan tu, jadi dari segi hukum syarak
bahawa babi itu walaupun ada benda tapi di segi syarak tidak ada nilainya, ya, maka hukumnya adalah haram jual beli tersebut. Tidak ada nilai di segi syarak, ya. Begitu juga arak, walaupun nilainya di segi orang yang meminumnya harganya mahal, tapi di segi syarak hukum jual beli itu adalah tidak sah kerana dia tidak ada nilai di segi syarak. Itu dari segi benda yang ditukar antara benda dengan benda, ya. Tapi ada yang di antaranya dalam bab yang lain, ya. Contohnya najis, dari segi nilai syarak memang tak ada, tetapi ada dinilai dari segi sudut yang lain. Contohnya apa? Tai ayam, tai ayam memang disebut dari segi hukumnya najis, tetapi apa hukum jual beli tai ayam? Tadi kita sebut benda yang najis tidak ada nilai dari segi syarak, tapi kalau jual beli tai ayam, kan orang yang ada tanaman kan, sawit sebagainya, sayur, bagaimana dari segi hukum beli tai ayam tu, ya? Maka dinilai bukan dari segi sudut nilai tai ayam itu, tetapi dinilai dari segi usaha. Usahanya apa? Usaha orang kumpulkan tai ayam tu. Maka dinilai dari sudut itu, bukan dari segi barang itu. Maka sah dari sudut bukan pada benda, tetapi pada usaha mengumpulkan itu, dinilaikan itu juga, maka sah dari segi hukum syarak. Tetapi tak boleh nak kiaskan tadi pula dengan babi tadi. Jangan pula kalau tai ayam boleh, kenapa babi tak boleh? Contoh. Maka tak semua dari segi hukum boleh dikiaskan dengan demikian. Begitu juga disebut dalam untuk berlakunya sah transaksi ataupun muamalah jual beli, juga disebut mestilah mempunyai pemilikan yang sempurna bagi orang yang ingin menjualnya, dan bagi orang yang melakukan jual beli itu tersebut tidak boleh diletakkan tempoh yang tertentu dalam untuk menjualnya, ya. Sebagai contoh, seorang nak menjual, ya, nak jual apa yang kata pemilikan yang tidak sah ni, dia tidak, bukan milik dia, ya. Nak jual burung mana? Burung yang terbang di udara tu aku nak jual, bukan milik dia pun, dan dia tak mampu untuk serahkan pun, maka disebut jual beli itu tidak sah, ya. Kenapa? Bukan milik dia dan tak mampu dia nak serahkan kepada pembeli, ya. Begitu juga bagi diletakkan syarat. Sebagai contoh, nak jual satu barang, jual telefon ke, jual kereta, tapi aku nak jual ni dalam masa setahun je, lepas tu kena pulang balik, maka dari segi jual beli adalah tidak sah kerana letakkan syarat tersebut, ya. Itu secara umumnya yang berkaitan dengan jual beli. Kesahihan menurut syarak, kita mengetahui bahawa jual beli ini adalah diharuskan oleh syarak. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan, ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Jual beli dihalalkan, riba haram hukumnya, walaupun dalam keadaan tertentu hampir sama perbuatan antara jual beli dengan transaksi riba, kerana ada pada asasnya berlaku jual beli, tetapi apabila berlaku proses jual beli itu tidak sempurna, maka dia melibatkan riba. Contoh, jual beli yang disebabkan pertangguhan bayaran, ya. Kalau harga cash lain, tapi kalau harga hutang setahun harganya lain, 2 tahun harganya lain, maka yang lain itu, harga yang berubah itu dikhawatiri berlakunya riba, kerana pertambahan bayaran itu disebabkan bertambahnya masa. Jadi asalnya halal, tetapi boleh menjadi haram hukumnya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara yang tidak betul, antaranya dengan cara tipu, menipu, dengan cara judi dan sebagainya,
kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sesama suka di antara kamu. Ayat yang kita bacakan ini lama dah telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Antara cara yang salah itu ialah tipu menipu, ya. Tapi bahasa orang sekarang ni scammer, kan? Dengan cara tipuan juga dengan pelbagai cara, ya. Maka Islam, Al-Quran telah melandaskan pada kita perbuatan tersebut adalah haram. Begitu juga dengan judi dan sebagainya. Makan yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah dengan mengambil. Ulama tafsir mentafsirkan ayat la ta'kulu, ya, jangan kamu makan, ya. Takut ada orang yang faham dari sudut ayat, bila terjemahnya jangan makan, kalau ambil tak apa, ya. Kalau ambil cara tipu ke cara judi ke tak apa, yang penting jangan makan, katanya. Maka ini pemahaman yang salah terhadap ayat Quran. Bila sebut la ta'kulu di sini, dia beri maksud bahawa apa sahaja, ya, perbuatan ambil ke, makan ke, guna ke, maka adalah perbuatan itu adalah haram hukumnya. Takut ada orang faham, kan, macam orang kata duit riba lah, dia tak makan pun tapi buat apa? Beli selipar contohnya, kan. Beli apa? Beli motor, sebab motor tak makan gunanya, tetapi juga perbuatan itu juga dinyatakan haram, melibatkan duit yang haram walaupun tak makan pun. Salah di sini juga bermaksud dengan cara yang tidak betul, dinyatakan bil batil. Dengan cara yang salah ini juga bermaksud dengan cara yang tidak betul, termasuklah perniagaan yang diuruskan, jual beli yang diuruskan dengan tidak berlandaskan kepada apa yang ditentukan oleh syarak. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang hukum jual beli ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi juzmatil hatabi ala zahri fabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhah khair lahu min an yas'ala an-nas a'tahu aw mana'uhu. Maksudnya, sesungguhnya perbuatan seseorang kamu mengambil talinya, lalu dia memikul seikat kayu api di atas belakangnya, kemudian menjualnya. Dengan itu Allah menjaga mukanya, itu maruahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta belah ihsan orang ramai, sama ada mereka yang beri kepadanya. Dalam hadis ini disebutkan bahawa orang yang berusaha dengan menggunakan tangannya antaranya, ya, dengan guna usaha kumpul kayu api kemudian jual, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakannya berbanding dengan orang yang hidup dengan cara meminta-minta, ya. Dan kita tahu dalam keadaan sekarang ni, suasana yang sekarang ni, ramai orang yang susah untuk mendapatkan punca rezeki, ya. Maka kita disebut, disuruh kepada kita membantu bagi mereka yang susah, ya. Apabila ada orang yang meminta, jangan kita mengherdik, tetapi tidak digalakkan dalam Islam hanya hidup dengan meminta-minta. Kena berusaha, ya. Dan usahalah dengan berapa cara sekalipun, dengan cara yang halal, pastinya akan mendapat keberkatan dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amat takut antaranya fenomena yang berlaku juga pada dunia hari ini ialah fenomena krisis akidah, iaitu krisis tidak yakin kepada Allah, ya. Maka banyak kita mendengar ramai juga yang mengambil tindakan yang orang kata sekarang orang guna perkataan sekarang cannot brain, katanya. Tak boleh nak fikir, ya. Dengan fikiran yang waras, antaranya ada yang mereka sanggup membunuh diri,
ya, kerana masalah yang menimpa dalam kehidupan, ambil tindakan yang rasakan itu yang paling cepat, tapi merupakan itulah tindakan yang paling rugi dalam kehidupan, bahkan rugi di akhirat nanti. Kita dah sebut dahulu dalam bab jinayah, antara dosa-dosa besar ialah dan juga boleh membawa pada krisis akidah ialah perbuatan membunuh diri. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh diri dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan perbuatan dia melakukan perbuatan dia bunuh diri itu berulang-ulang, tidak ada kesudahannya untuk merasakan kesakitan yang tidak akan hilang. Kenapa? Telah mengambil hak Allah Ta'ala. Apa hak Allah Ta'ala? Iaitu nyawa merupakan hak Allah, bukan hak tuan badan. Allah amanahkan untuk menjaganya, maka tak boleh disia-siakan. Bukan hak manusia untuk ambil nyawanya sendiri, maka itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang disebutkan tadi, Allah menjaga mukanya ialah apabila dia menjual kayu tersebut, Allah akan melihara maruahnya daripada dihina dan menjaga air mukanya. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli makanan daripada seorang Yahudi secara bayaran tertangguh, ya, dan bagi dia menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Ya, dalam hadis ni menunjukkan bahawa ada dua transaksi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jual beli, ya, dengan orang Yahudi. Ya. Yang kedua ialah Nabi gadaikan baju besinya. Ya. Dua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawa hukumnya adalah harus, walaupun dengan bayaran yang tertangguh. Ya. Walaupun bayar tertangguh, maksudnya bayar dengan kemudian sebagainya, tak jadi masalah, asalkan dengan nanti akan disebut dengan cara mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjalankan urusan jual beli sambil diperhati dan dengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mengetahui urusan itu dijalankan dan bagi dia memperakui apa yang telah dilakukan dan tidak pula menghalangnya. Terdapat terlalu banyak hadis yang berkisah tentang perkara ini, ya, yang membicarakan tentang berkait dengan jual beli. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain nabi-nabi juga, dan kita tahu dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga adalah pedagang. Bahkan Nabi dilantik menjadi wakil, ya, antaranya kepada Siti Khadijah, dalam melaksanakan amanah perniagaan yang telah diamanahkan oleh Siti Khadijah di Syam dan sebagainya. Dan kita ketahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berurus niaga, Nabi akan membawa pulangan yang banyak dalam hasil keuntungan yang banyak daripada perniagaan yang dilakukan. Ya. Ini yang dalam surah Nabi, sehingga kan terpikat Khadijah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita baca dalam sirah, diakui Nabi seorang yang bijak berniaga. Namun malangnya bagi orang kita, sebahagiannya sekarang ni mungkin kurang kedengaran dah, ya, ada orang yang telah perkataan ini kalau boleh di-delete, dipadamkan terus, ya. Ada orang kata, kalau niaga cara Nabi bila nak untung? Nak dengar tak tuan-tuan perkataan ni, kan? Niaga cara Nabi bila nak untung, katanya. Astaghfirullahalazim. Ya, dalam sirah Nabi berniaga, ya, merupakan peniaga yang berjaya. Apa yang diwakilkan pada Nabi dibawa keuntungan yang besar. Tiba-tiba ada orang yang kata macam tu, kalau niaga macam Nabi bila nak untung, ya. Maka ini sandaran yang salah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita melihat para sahabat Nabi juga melakukan perniagaan,
bahkan ramai di kalangan sahabat Nabi yang jadi jutawan, ya, jadi jutawan. Antaranya Abdul Rahman bin Auf, ya, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, merupakan sahabat-sahabat Nabi yang berjaya dalam perniagaan. Bila pergi ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf selai sepinggang dia, tak ada harta lain, ya. Bila sahabat Nabi yang lain daripada Ansar nak tolong dia, nak bagi duit, nak bagi isteri, nak bagi macam-macam, nak bagi, tapi Abdul Rahman bin Auf kata, tunjukkan aku pasal je, kan? Akhirnya daripada disebut sebatang kara tak ada harta, selepas daripada itu menjadi jutawan. Apabila urus niaga itu diuruskan dengan baik dan juga disebut dengan bijak, maka insya-Allah ada keberkatannya. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu taala, itu apabila kita bicarakan berkait dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa jual beli ini adalah merupakan perkara yang diharuskan oleh syarak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah pensyariatan, ya, walaupun kita kata dah lama dah berurus niaga ni, hidup kita ni memang ada urus niaga jual beli, itu merupakan satu perkara yang rutin dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita boleh di antara semak kembali insya-Allah perbincangan kita ini, sejauh manakah jual beli yang kita laksanakan ni pada hari ini menepati syarak, dan kalau sudah menepati alhamdulillah, dan kalau ada yang kurang tepat mudah-mudahan dia memberi peluang kepada kita untuk memperbaikinya. Manusia sentiasa memerlukan pelbagai barangan. Setiap orang yang tidak mampu menghasilkan semua barangan keperluan untuk kegunaannya sendiri. Oleh itu, mereka perlu membuat pertukaran untuk memperoleh ke semua barangan yang diperlukan. Ini memang diakui oleh kita semua. Kita hidup ni tak ada yang kebanyakannya kita buat sendiri, melainkan saling memerlukan antara satu sama lain, ya. Nak makan, contohlah, nak makan lauk apa pagi, tiap-tiap hari menu kan, lauk ikan ke lauk ayam, pastinya kita tak akan turun ke langit, ke laut untuk tangkap ikan, ya. Kita pergi market belinya. Kita tak beli ayam sendiri, kita nak makan sayur tak tanam sendiri, nak pakai baju tak tenun baju sendiri, jahit sendiri tak, semuanya saling kita sebut memerlukan antara satu sama lain. Pertukaran ni, barang ini, ya, tidak akan berjaya kecuali jika dilakukan dengan secara sukarela, ya, maksudnya atas dasar keperluan, memenuhi keperluan masing-masing. Dia tak akan jadi secara paksa. Sebab itulah kita bicarakan nanti bahawa antara syarat sah jual beli, tidak sah jual beli dengan cara paksaan. Kerelaan ialah yang dikatakan sebagai akad atau kontrak jual beli. Dalam masa yang sama, ada di antara mereka yang punya wang tetapi tidak memiliki barang, dan ada yang punya barang tetapi tidak memiliki akan wang. Pemilik wang memerlukan barangan dan pemilik barangan memerlukan wang. Biasanya pertukaran ini tidak akan berjaya dilakukan tanpa perantaraan jual beli. Maksudnya apa? Bila sebut ada saling memerlukan antara satu sama lain, ya, maksudnya apa? Orang yang ada duit pun belum tentu di antaranya boleh mendapatkan apa yang semua dia hajati, ya. Sebab itu orang selalu kita dengar orang yang ulang-ulang perkataan kan, tidak semua boleh dibeli dengan duit, ya. Ya, tidak semua boleh dibeli dengan duit. Antaranya ialah kebahagiaan, tetapi kalau tak ada duit juga tak akan bahagia, ya. Duit tak boleh beli kesihatan, ya, tapi kalau tak ada duit juga kesihatan juga tidak boleh dijaga. Macam-macamlah perkataan yang digunakan. Maksudnya apa? Saling terkait antara satu sama lain, dan merupakan fitrah secara semua. Jadi manusia sentiasa mengejar keuntungan. Oleh itu, jual beli adalah cara yang betul untuk memperoleh keperluan ini.
ya, dengan adanya jual beli masing-masing ada keperluannya. Orang yang beli perlukan memenuhi hajat dia, orang yang menjual perlukan keuntungan dalam perniagaannya. Maka inilah yang merupakan keperluan antara satu sama lain yang mana sudah dilandaskan oleh syarak, yang merupakan satu perkara yang fitrah dalam kehidupan manusia. Ya. Kita ambil sikit lagi ya. Berapa minit lagi? Ya, 3 minit lagi insyaAllah ya. Rukun jual beli ya. Kita semua maklum jual beli merupakan satu kontrak, itu satu akad, dan setiap kontrak sudah tentu punya rukun-rukun tersendiri supaya kontrak itu wujud. Rukun-rukun pula sudah tentu punya syarat-syarat tersendiri supaya ia diterima sebagai sah, dan seterusnya memberikan implikasi tertentu, iaitu beberapa hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya jual beli ni mesti ada rukunnya, ada syaratnya. Macam kita lah sembahyang, ada rukunnya, ada syarat sahnya. Itu bab sembahyang. Begitu juga dengan jual beli, ada rukun, ada syaratnya. Maksudnya apa? Kan, supaya jual beli kita itu bukan sahaja memenuhi keperluan hidup, bahkan juga merupakan satu ibadah ya, satu ibadah. Jadi ibadat apabila apa? Bila menepati syarak ya, dia jadi ibadat. Maka mestilah dia ada rukun dan ada syaratnya yang tepat supaya tidak lari daripada landasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Antara rukun tersebut yang boleh kita bacakan secara ringkas pada malam ni, masa dah tinggal seminit lagi, ialah syarat bagi kepada penjual ya, dan juga pembeli. Sebagai contoh ya, mestilah mempunyai akal yang waras dan juga baligh ya. Kenapa sebut contoh di sini berakal dan juga baligh? Supaya jual beli itu sah ya. Ya, contoh tengok musim sekarang ni, musim buah kan. Mungkin ada yang di antara bila jual buah ni, ada yang anak-anak yang tolong jaga gerai tersebut kan. Dan tengok anak-anak tu contohnya umur 5-6 tahun kan. Dia yang jual, dia yang terima duit, dan tak ada orang tuanya yang melihat. Dari segi hukum syarak sah ke tak sah? Itu antara yang kita akan bincangkan. Isyarat sudah berbunyi, kiri kanan bunyi, suruh berhentilah tu ya. Di sekadar itu untuk malam ni, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kebaikan pada kita. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.